Hai, saya Afrina. So, video hari ni saya nak tunjuk pola blouse yang paling simple di dunia. Paling mudah sangat nak buat, okay? Walaupun pola dia simple, but you can always add on anything you like, any design you like dekat baju ni. Macam yang saya buat, saya tambah ruffle. Lepas tu tangan dia pun saya buat ada curve-curve sikit. Okay, so untuk beginner, saya suggest untuk guna kain bidang 60. So, tanpa membuang masa, jom! So, mula-mula kita akan buat garisan lurus dekat atas ni sebagai kita punya starting point. Seterusnya, tandakan 26 inci dekat garisan tadi. Dari kita punya hujung kertas pola tu, tandakan 26 inci. Okey, lepas tu kita akan gariskan lurus ke bawah 26 inci tadi, okey? Tak kisah nak garis berapa panjang pun. Garis je. Kemudian, dari starting point tadi, kita turunkan ke bawah labur baju yang kita nak. Saya buat 26 inci. Dia tak terlalu singkat, tak terlalu labur. Sesuai pakai dengan palazzo and pakai dengan skirt. So, saya akan padankan dengan skirt lah. Kemudian, gariskan lurus ke hadapan macam ni. Kemudian, lebar punggung pula. Daripada garisan labur baju tadi tu, kita ukur 11 inci. Lepas tu, tandakan. And then terus garis sampai ke atas. Jangan lupa guna pembaris L supaya garis kita lurus dengan tepat. Okey, sambung. Dekat garisan 26 inci yang kita garis lurus ke bawah tadi, tandakan 5 inci setengah. Okey, yang tu kita biar dulu. Lepas tu kita nak buat dia punya leher. So, leher ni saya buat 3 inci setengah. Turun ke bawah 5 inci setengah. Okey, leher ni besar sebabnya dia tak ada belahan tengah. So, inilah ukuran leher yang kalau anda beli blouse dekat kedai tu, kan semua kepala muat masuk. So, ni semua saiz kepala boleh muat ukuran ni. Tak perlu nak belah-belah leher macam baju kurung tu. Lepas tu buatlah petak macam ni. Okey. Bila kita dah dapat leher ni, okey, dekat bucu ni, kita akan terus cantumkan bahu dan lengan kita. So, garis lurus. Okey, kalau pembaris tak cukup panjang, boleh buat cara macam ni. Ambil tali tip. Okey, luruskan daripada point yang kita nak cantumkan tu. Lepas tu, kita tandakan sikit dekat tengah dia. Okey, tandakan macam ni. Lepas tu, kita dah boleh garis lurus pakai pembaris kita. Kemudian dekat lengan ni tadi, letakkan pembaris L sampai ke hujung garisan 26 inci tadi tu. Kemudian kita gariskan lurus. Okey, dia akan jadi garisan L kat situ. Lepas tu garisan lurus tu kita buat dia 6 inci. Iaitu bersamaan dengan bukaan tangan kita. So, nampak tak? Dah ada rupa tangan dekat situ. Jadi sekarang ni, bila kita ada bahu dan lengan kita, barulah kita boleh buat lubang ketiak. So, daripada garisan lengan tu, kita turunkan 9 inci dekat garisan punggung kita tadi tu. Okey, 9 inci ni ialah standard. Lepas tu, kita boleh cantumkan curve dengan lengan tadi tu. Adjust sikit ikut saiz mana kita nak. Biasa dekat lengan kita tu macam kita gemuk sikit kan. Okey, so saya padam garisan yang lama ni tadi. Saya condongkan sikit dekat garisan tadi tu lah. Okey, buat L tu. Kita merasa dah okey, terus garis curve. Okey. So, lengan kita dah siap. Bukan lengan je, pola pun dah siap. Okey. Lepas tu kalau nak tambah fashion sikit, kita bolehlah buat curve dekat bawah ni. Macam tu. Jangan lupa untuk buat curve dekat kita punya leher ni tadi. Okey. Untuk sesiapa yang rasa macam baju ni tak berapa nak ada shape sebab badan dia lurus macam tu je. So, saya tunjukkan caranya. Mula-mula daripada garisan 9 inci tadi yang kita buat lubang ketiak tu, anggap itu ialah garisan dada kita. So, garis lurus macam saya buat dengan warna hijau ni. Kemudian dari garisan tadi tu, saya masukkan ke dalam 1 inci. Okey, lepas tu saya terus garis lurus ke bawah lah. Okey. Sesiapa yang dada besar tu, dah masuk 1 inci tu, ukurlah balik dada tu. Takut terkecil. And then kita dah boleh cantumkan garisan lengan tadi buat ketiak yang baru. So, dia nampak tak ketiak dia dan badan dia jadi lebih kecil sikit lah. So, inilah caranya. Jangan jadi macam saya, terlupa nak buat leher belakang. Sebab kita pakai satu pola, so kita akan buat leher belakang kat sini juga. Saya turunkan 1/2 inci, garis lurus macam ni. Kemudian baru
kita curvekan. Okey. Jangan terlupa. So, kita gunting dulu. Jangan lupa gunting dekat leher belakang dulu. Okey, lepas tu boleh guntinglah semua pola ni. Jadi inilah rupa kita punya pola. Sekarang masanya untuk kita potong kain. So macam biasa lipat dua and then letak pola kita dekat kat bahagian lipatan tu. So kalau siapa yang gedik macam saya nak pakai bidang 45 tak muat pola ni, tak ada masalah. Apa yang kita perlu hanyalah lipat saja. Lipat lengan tu, make sure ada ruang sikit untuk kita letak basi setengah inci. Macam saya tu saya ada biarkan sikit kan untuk letak basi lah. Okay. Bila buat baju yang design dia simple macam ni, saya memang akan letak dia punya basi setengah inci sahaja dekat sekeliling. Tak kisah bahu ke, badan ke, saya memang letak setengah inci sahaja. Bila dah siap letak basi, macam biasa boleh terus potong kita punya kain. Okay, so make sure dekat sekeliling dia semua, tak kisah leher ke tangan ke, mesti ada basi setengah inci. Lepas tu kita dah siap, kita boleh proceed kepada pola hadapan. Barulah kita boleh gunting pola kita ni untuk jadikan leher dia leher hadapan. Okay, lepas tu gunting kain sama macam cara tadi. Bahagian tangan yang kita tak cukup kain tadi tu, okay, kita boleh gariskan dia. Lepas tu kita guntingkan dia untuk memudahkan kita lah. Okay. So, bila kita dah gunting dia ni, kita tak nampak dah rupa asal dia kan. So, kita kena label. Dekat sini ialah bukaan tangan. Dekat sini ialah lipatan. Jadi, tanda lipatan ialah tanda dot 3, bulat 3 ni lah. Ini dah setengah inci untuk kita cantumkan dekat tangan asal tadi tu dekat sini. Okey. Lepas tu, kita dah boleh potong kain. Jangan lupa tanda 3 ni ialah kita letak dia di bahagian lipatan kain. Lepas tu, ini cantuman sekeliling dia semua saya letak setengah inci juga. Okey. Sekarang ni saya nak tunjukkan yang walaupun pola baju ni sangat simple, kita masih lagi boleh buat baju ni nampak fashionable. So saya akan pindahkan tanda lipatan ni ke sebelah sini. Sebab saya nak buat design yang macam saya letak dalam gambar dekat tepi ni. Okey. So sebabnya sini dekat bahagian lipatan tadi saya nak belahkan dia. Sebab tu saya pindahkan lipatan tu ke sebelah. Okey. So saya curvekan dekat sini dan kita guntingkan lah. So bila nak potong kain ni saya lipat dua macam biasa kan. Tapi saya lipat lagi dua sebab saya nak potong dua layer terus. Okey. So letakkan dekat position dia tanda lipatan tu. And then kita boleh terus guntingkan dia. Okey, ni kita dah gunting. So, nanti kita akan lipat ke tengah macam ni. Nampak tak? Dah dapat dah design lengan yang kita nak tu. Dia ada macam curve kat situ. So, kita ketepikan dulu kita punya lengan tadi tu. Kita akan cantumkan badan dulu. Sekarang ni kita bentangkan badan ni cantik bertemu cantik. So, step yang pertama kita akan jahit bahu ke lengan ni kan. Kita akan jahit sebelah sahaja. Jahit daripada hujung bahu ke hujung lengan. So, bila kita dah jahit tadi, rupa dia akan jadi macam ni. Dia memang akan terbuka. So, kita akan ukur kita punya leher. Ni leher kita tau. So, kita akan ukur dari hujung ke hujung. So, ukur macam ni. Slow-slow. Okey. Tak payah nak accurate sangat. Nanti kita akan tambah sikit lah. Okey. Macam contoh. Saya dapat 22 inci. So, tambahkan terus 2 inci. Plus minus macam tu kan. So, kita akan potong kita punya kun untuk buat kita punya bispan pada leher. Syarat untuk kita potong kain buat kun leher ni, dia mesti kain tu angle dia 45 darjah. So, kita memang kena lipat kain kita jadi segitiga macam ni, serong. Orang kata potong serong. So, memang kena potong macam ni lah. Okey, kalau kita tak buat macam ni, dia memang takkan jadi. So, kita lipat dulu macam ni, then kita ukur lah. Okey, ukur. Dapat tak 24 inci tadi kita kira leher tu, dah tambah 2 inci kan? Okay, kalau tak dapat, kita kedepankan lagi kain tu. Make sure dapat. Okey. Okey, nak potong bispan ni ataupun nak potong kun ni, tak perlu nak lipat pun. Yang penting kita potong serong. So, tadi saya tersilap sebab ukuran dia jadi besar. So, kita potong satu layer je. Ukuran dia 1 inci suku. Okey, sebab tadi saya terlipat, dia dah jadi 2 inci setengah. So, terbesar sangat. Okey. So, potonglah lebar dia 1 inci suku berukuran panjang, berapa panjang leher yang kita dapat tadi tu.
Lepas tu kita guntingkan dia. Okey, bila kita dah guntingkan dia, cuba stretchkan kain tu, okey? Cuba kita tarik dia. Dia akan jadi memeri, dia stretchy. So, sebab itulah kita kena potong dia 45 darjah. Jadi, potongan kain tadi, kita akan gosok dia untuk jadikan dia bias tape. Atau bahasa Melayu kita panggil dia kun, yang orang selalu jahit dekat leher lah. Okey, so cara dia macam ni. Mula-mula kita lipat dia dua. Lepas tu kita gosok. Bila gosok dia akan terhasil garisan kat tengah ni. Kemudian kita akan lipat yang tepi tu, kiri dan kanan dia lipat ke tengah tu. Dan kita iron. Kemudian kita lipat lagi sekali. So dia akan jadi macam ni. Kalau tak faham, boleh ulang slow-slow. Lepas dah siap kita punya kun, kita dah boleh start jahit dia pada leher. Okey, cara dia sangat senang. Leher kita tu kita letakkan tengah-tengah garisan dekat bias tape tadi tu. Letak macam ni, lepas tu kita kepit dia, okey? So, kiranya kita akan kepitkan leher tadi tu, tutup dia dengan guna bias tape. Lepas tu kita boleh jahitkan dia. So, macam inilah caranya. Kita letak dia dekat tengah-tengah kun tu. Kita kepit dia. Lepas tu kita jahit. Okey, buat slow-slow. Letak sikit. Jahit sikit. Kemudian teruskan lagi. Okey. Hati-hati. Lepas tu saya jahit dia satu tapak saja. By the way, bila kita guna cara jahitan yang kepit macam ni, kita punya jahitan ni tak akan ada basi kain tau. Jadi, leher kita ni dia akan jadi muat-muat lah. So, kalau siapa yang takut dia terkecil leher tu, masa gunting kain tak perlu letak basi. Okay, tapi kalau siapa yang takut terlebar sangat, boleh letak basi. Macam saya letak sebab bila saya pakai tu ngam-ngam je. Okay, tapi siapa yang rasa kepala dia besar sikit, tak perlu letak basi. Okey, ni saya dah siap jahit leher. Tengok, kemas kan. Dia kalau nak kemas macam ni, kita memang kena potong kita punya kain kun tadi tu 45 darjah. Lepas kita dah siap jahit kun, kita cantumkan terus bahu kita lagi sebelah yang kita tak cantum tadi kan. Okey, lepas tu dia punya kun tu hujung dia akan jadi macam ni lah. Okey, jangan panik. So, kita akan buat lipat dia ke basi tu. Kemudian kita akan jahitkan dia sikit. Okey, so saya jahit dulu. Bila kita dah jahit, nampak tak dia kemas macam tu. Dia tersimpan dekat situ, okey? So, sebelah dia pun sama. Kita buat step yang sama. Lipat dia ke basi kain tadi tu dan kita lekatkan dia dekat basi kain tu. Okey? Lepas tu kita jahitkan dia. Okey, bila leher kita dah siap. Okey, rupa dia dari luar macam ni. Dalam dia macam ni, okey? So, kun tadi tu yang terlebih dia akan kemas tersimpan macam ni. Okey, walaupun dia tertimbul macam ni, mungkin ada yang rasa macam fikir rasa tak selesa. Tapi, saya dah try pakai, selesa je, tak ada rasa apa-apa pun kat leher tu. Sesiapa yang macam saya, ada buat curve dekat bawah tu. So, saya jahit dulu yang bukaan baju ni dekat bawah ni. Lepas tu baru saya cantumkan badan dekat tepi. Bila kita dah jahit curve tadi kan, kita boleh terus iron. Okey, dah iron cantik-cantik kemas, kita boleh terus cantumkan badan. So, caranya daripada hujung lengan ni, kita terus ke ketiak sampai ke bawah ni. Okey, sebab ni nak nampak efek macam baju tu terbelah kan. So, saya terus matikan dekat atas sikit. Okey, so jahit tu saya terus matikan dekat atas. So, baju tu nampaklah efek terbelah. Untuk ketiak ni, wajib dia punya basi suku inci sahaja. So, caranya daripada lengan ni, saya buat setengah inci. Lepas tu bila saya sampai ketiak tu, saya kecilkan dia suku inci. Lepas tu saya sambung sampai ke bawah dan matikan. Untuk tangan ni pula, okey, cantuman yang curve tu, saya lilit dia dekat sekeliling lengan tu. Lepas tu saya pin lah dekat kiri dan kanan sini. Lepas tu saya jahit setengah inci sekeliling. Okey, bila dah jahit setengah inci, baru kita buka dia. Bila dah buka tu kan, okey, saya jahit tindih kasih. Basi jahitan tadi tu, saya tolak dia naik ke atas dan saya jahit tindih kasih supaya kita bila tengok dari luar, basi jahitan tu tak nampak. Kalau kita jahit tindih kasih, kita turunkan ke bawah basi jahitan tu macam ni, dia akan nampak lah. So, tak cantik. Okey, so macam tu lah. Tangan ni memang saya tak tunjuk detail macam mana saya buat sebabnya video ni hanya nak tunjuk cara buat baju yang senang.
So, untuk tangan ni kena ada spesifik video, atau kalau anda tak tahu cara nak cantum tangan ni, saya ada tunjuk sebenarnya dalam video saya jahit baju kurung Kedah. Okey, nanti saya akan letak link dekat description. Someone keeps blocking my way.